وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 7, baris yang ke-14 daripada bawah. Baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama, wujud. Artinya erti wujud ada. Pertama daripada 20 sifat. Pertama daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Wujud artinya erti wujud ada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana susunan sifat 20. Sifat yang pertama wujud, sifat yang kedua kidam, sifat yang ketiga baqa. Dia susunan sifat tu bukan sifat Allah bersusung seumpama tu. Sebab kita maklum sifat Allah qadimah, sedia kala. Bukan kata sifat yang pertama kemudian ada sifat yang kedua, kemudian ada sifat yang ketiga. Sifat yang pertama jelah qadim, sedia kalanya. Sifat yang kedua jadi baharulah sebab dia menyusuli kemudian. Jadi susunan sifat yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-20 susunan hanyalah untuk menyebut. Sebab tanpa susung kita tidak boleh nak menyebut. Bukan kata 20 sifat, 2 sifat pun kita tanpa susun yang pertama kemudian yang kedua pun kita tak boleh nak sebut. Jadi susung 1, 2, 3 ni dia panggil tartibuz zikri. Susung hanya untuk menyebut sahaja. Dia bukan tartibul waqi'. Tartibul waqi' ni susunan yang sebenar-benar. Mana? Contohnya tertib wudu, contohnya tertib sembahyang, tu contoh. Susung tu susung. Tu tartibul waqi' dia panggil. Maknanya diri wudu tu memang bersusung seumpama tu. Diri hakikat sembahyang tu memanglah seumpama tu. Dia kena satu, kemudian satu, kemudian satu. Mana kalau terbalik sahaja dia punya susunan tu, tak panggil wuduk dah. Muka tak basuh lagi, pergi basuh tangan sampai ke siku dahulu, tak panggil wuduk dah. Dia gitu. Dia memang susung tu dia panggil tartibul waqi'. Susung kerana waqi', hakikat diri wuduk, diri sembahyang tu memang susung. Memang ada yang dahulu, ada yang kemudian. Adapun 1, 2, 3, 4 sifat Allah Ta'ala ini hanya susung kerana nak menyebut sahaja. Tanpa menyusung kita tak boleh nak sebut. Maka kenalah letak mana sifat yang pertama, mana sifat yang kedua, sifat yang ketiga. Adakah sifat Allah bersusung gitu? Tidak. Susung hanya untuk menyebut. Kemudian apabila untuk menyebut kena susun, maka ulama pun susunglah sifat 20 ni. Ada hikmah dia lah pulaknya. Bukan susun pakai ikut suka, bukan. Ada hikmah dianya. Jadi nak bicara sifat-sifat mana pun, bicara wujud lah dulu.
Nak bicara sifat-sifat lain, bicara wujud dahululah. Tuhan ada. Tu. Nak bicara sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, yang pertama bicara wujud dahululah. Ada. Ada Allah ni ada yang macam mana? Ada Allah, ada yang hakiki, ada yang sebenar-benar, yang tidak ada permulaan, yang tidak ada kesudahan. Itu ada Allah Ta'ala. Disusuli dengan sifat baqa, disebut dengan sifat kidam. Allah ada ni pula tidak ada permulaan, pastilah tidak ada kesudahan. Disudi dengan sifat baqa. Allah ada seumpama ni, ada yang hakiki, ada yang wajib, tak ada permulaan, tak ada kesudahan, pastilah mukhalafah, tak sama dengan segala yang baharu. Sebab segala yang baharu ada juga, tapi adanya ada yang baharu, yang ada kesudahan. Ini disusun apa semua. Tetapi asas pembicaraan sifat Allah adalah wahdaniyah. Asasnya adalah wahdaniyah. Sebab kita bicara berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul ni, kita mari daripada dua kalimah syahadah. Jadi syahadah yang pertama adalah penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Allah jua Tuhan, Allah saja Tuhan. Itu wahdaniyah. Jadi makna asas kepada pembicaraan sifat Allah adalah wahdaniyah. Tapi ulama susun ia letak tengah wahdaniyah. Tapi ada hikmah di belakang tu. Kemudian wahdaniyah pula keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan panjang bicara. Hak berkaitan dengan keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan, segala perbuatan, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati kejap, keesaan pada perbuatan, semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat segala-gala perkara? Allah yang bersifat dengan kudrah. Disusun gitu. Keesaan pada perbuatan, kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mana yang perbuat segala-gala perkara? Allah mana? Allah yang bersifat dengan kudrah, yang perbuat segala-gala perkara. Allah perbuat muwafaqah, selaras seiring dengan ketentuan Allah, kehendak Allah pada azal. Disusuli dengan sifat iradah. Allah menentu pada azal, muwafaqah, seiring selaras dengan ilmu Allah. Disusuli dengan sifat yang ke-9, sifat ilmu. Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Kejak situ, kejaklah hak rukun iman yang ke-6. Ini susunan kaedah sifat 20. Kita kalau bicara rukun iman yang ke-6, kita akan bicara qada dahulu. Kita akan bicara qada dahulu. Mana qada? Ketentuan dahululah. Barulah pergi kepada qadar, pelaksanaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sebab qada ketentuan azali, iradah. Jadi bicara hak azali dahululah. Sebab qada umpama pelan, qadar umpama pelaksanaan. Jadi pelan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada azali letak dululah, barulah bicara sampai masa sebagaimana yang ditentukan. Pelan Allah pada azal, pelaksanaan dia berlaku. Semua yang berlaku tu adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Barulah bicara bab qadar. Itu kalau kita bicara tajuk rukun iman yang ke-6. Qada, ketentuan iradah, qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak tu hak susunan rukun iman yang ke-6. Susunan kaedah sifat 20. Dia mati di wahdaniyah terlebih dahulu.
keesaan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Mati situ dulu. Kemudian perbuatan Allah ni, Allah mana? Allah yang bersifat qudrah. Sebab apa bicara perbuatan Allah dahulu, qudrah. Selain daripada permulaannya mengesakan Allah pada perbuatan. Yang kedua, sebab yang zahir depan mata kita ni lah perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Bicara hak zahir dulu nah. Hak berlaku sekarang ni, gerak diam yang berlaku sekarang ni, kesemuanya adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Jadi bicara hak zahir dulu. Hak nampak ni dulu ni, hak zahir ni. Hak berlaku. Tapi zahirnya perbuatan hamba lah. Tapi perbuatan Allah tu gaib. Tapi hak nampaknya perbuatan hamba yang hakikinya datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hak zahir. Jadi bicara qudrah hak zahir dahulu. Allah yang berlaku sekarang ni mari mana ni? Hak berlaku sekarang ni mari daripada ketentuan Allah pada azal. Bagi pada ketentuan iradah. Ni hak susunan kaedah sifat 20. Kalau kita bicara tajuk rukun iman keenam, kita akan bicara qada ketentuan dahulu, iradah. Walau pergi pada qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Tu hak rukun iman keenam. Ni hak kaedah sifat 20 dimati di wahdaniyah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Ni hak zahir, hak berlaku zahir, ni zahir berlaku gerak diam ni. Semuanya perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat? Allah yang bersifat dengan qudrah. Allah perbuat, ini hak zahir depan mata kita ni. Allah perbuat begitu. Allah perbuat sebagaimana ketentuan Allah pada azal. Bawa lagi pada hak azali, iradah. Bawalah pergi kepada ilmu. Hak ni hak ulama susun kaedah sifat 20. Sebagaimana saya sentiasa sebut, kalau orang mengaji kaedah sifat 20, insya-Allah dalam bab qada dan qadar memang clear sangat-sangat. Memang clear sangat-sangat. Kalau orang mengaji kaedah sifat 20, comel pegangan dalam bab qada dan qadar. Dalam bab qada dan qadar lah yang paling banyak keluarnya golongan-golongan Mu'tazilah yang terpesong. Dalam bab qada dan qadar, beriman dengan malaikah. Orang Islam beriman belaka dengan malaikah. Beriman dengan kitab. Orang Islam beriman dengan kitab. Ada orang Islam beriman dengan kitab. Tapi kandungan kitab dalam bab qada dan qadar tu macam mana? Tu hak bicara halusi pula. Orang Islam beriman belaka dengan sekalian rasul-rasul. Tak ada orang Islam yang menafikan kerasulan Nabi Adam AS contohnya. Tak ada orang Islam yang menafikan kerasulan Nabi Isa AS contohnya. Orang Islam pastilah beriman dengan hari kiamat. Tiup sangkakala yang pertama, tiup sangkakala yang kedua akan dihimpun kembali, akan ada syafaat, ada hisab, ada mizan, sampailah kepada syurga dan neraka. Orang Islam pasti beriman belaka tu. Kalau ada hak golongan Mu'tazilah pun, dia berbeza dengan kitanya. Contohnya syurga neraka, mereka beriman syurga neraka ada, tapi belum ada lagi. Belum ada lagi. Sebab apa? Sebab syurga neraka tak pakar lagi kan? Kan syurga neraka tak pakar lagi kan? Syurga neraka ni lepas hisab. Barulah nak pakar syurga neraka. Tapi bukan kesemuanya lepas hisab. Ada orang yang beriman masuk syurga tanpa hisab. Hak ni hisab pun tidak ada, mizan pun tidak ada, terima catatan amalan pun tidak ada. Hak masuk syurga tanpa hisab, mereka bukan hanya tanpa hisab, maka mereka tanpa mizan. Bahkan mereka tanpa menerima suratan amalan. Ni adalah masuk syurga tanpa hisab. Ada ni. Tapi kita nak cerita cara kasar juga, lepas hisab, lepas mentititang sirak, barulah syurga neraka. Tapi ada orang kafir ni tak ada sirak-siraknya, Tuhan campur neraka tu. Orang kafir umumnya akan meniti titang sirak juga, tapi tak ke mana lah.
Titian sirah ni halus, lebih halus daripada rambut. Tajam, lebih tajam daripada mata pedang. Kemudian tidak ada tempat yang nak berpegang, nak bergantung, tidak ada. Malaikat di bawah tu pula duduk kait, pula duduk jolok pula duduk apa? Kait lah, kait jolok hok bawah tu pula. Dahlah titian sirak tu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, tak ada tempat nak pegang. Hok bawah tu malaikat pula tu duduk jolok, duduk kait nak berjatuh. Tapi umumnya orang kafir pun akan mentitian sirak. Tapi ada juga orang kafir yang tanpa sirak terus dicampur ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak cerita lepas daripada tu lah syurga neraka barulah digunakan. Tapi sebelum tu belum digunakan. Sekarang belum digunakan lagi lah. Jadi Mu'tazilah berpegang syurga neraka belum ada lagi. Kalau Tuhan buat dah sekarang, jadi Tuhan buat perkara sia-sia sebab tak pakai. Ni Mu'tazilah dia pakai ni tahsinul akli, logik akal. Jadi kalau syurga neraka Tuhan buat dah, syurga neraka Tuhan buat dah, lepas tu guna dah sekarang? Tak guna. Lepas tu kalau tak guna, tak sia-sia. Allah Ta'ala tidak buat perkara sia-sia. Rabbana ma khalaqta haza batila. Tak ada hak sia-sia, tak ada hak palsu, tak ada saja, tak ada. Ada ni Tuhan buat semuanya ada manfaat. Dan syurga neraka tak pakai lagi, buat apa? Mana Mu'tazilah berpegang syurga neraka ada, tapi akan Tuhan adakan pada sampai masa. Lepas tu Nabi Adam AS tu kan dalam syurga tu kan. Itu bukan syurga hak 7 lapis tu. Hak tu jannah dengan mana bustan, kebun je. Bukan syurga sungguh. Jannah ni dia ada makna bustan ni kebun. Bukan kata syurga hak 7 lapis tu, bukan. Kira tu pula. Ni Mu'tazilah. Dan ayat tu wa'iddat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang bertakwa syurga. Neraka pula wa'iddat lil kafirin, telah disediakan untuk orang kafir. Telah ada dah. Mu'tazilah dia pusinglah ke mana-mana pun. Tapi makna di situ ada hak Mu'tazilah punya. Bukan menafikan syurga dan neraka. Bukan. Cuma syurga neraka belum ada. Kita ahli sunnah kalau kita ngaji dalam kitab kan, syurga neraka sudah ada sekarang. Macam tu dalam kitab Faridatul Faraid bicara bab syurga telah ada sekarang. Lepas tu tajuk bicara neraka sudah ada sekarang. Kenapa kita siapa ke ni susung ayat seumpama tu? Syurga neraka sudah ada sekarang. Memanglah sudah ada sekarang. Itu kita ahli sunnah. Mu'tazilah belum ada sekarang, akan ada sampai masa nak pakai. Itu Mu'tazilah. Adalah sikit perbezaan, tapi yang banyak terpesong adalah bab qada dan qadar. Itu banyak terpesong. Tapi kalau ngaji molek kaedah sifat 20, daripada wahdaniyah keesaan pada perbuatan, kudrah, iradah, ilmu, insya-Allah kemah hak rukun iman yang ke-6. Ini jasa besar kaedah sifat 20. Yang ni saya biasa sebut mereka-mereka yang mempermain-mainkan kaedah sifat 20. Kalau bicara sahaja bab qada dan qadar, hak saya terjumpalah. Tak jumpa lagi hak molek. Gitu je. Hak saya terjumpa. Hak mereka-mereka yang mempermain-mainkan kaedah sifat 20, mereka yang menolak kaedah sifat 20 ni, sampai masa bicara bab qada dan qadar, tak jumpa lagi lah hak molek. Ni disiplin alam yang mengatur. Disiplin alam yang mengatur, bukan perbuatan Allah. Disiplin alam yang mengatur. Maknanya apa? Disiplin alam lah. Langit macam mana, matahari macam mana, dia ada disiplin dia dah. Bulan, bintang macam mana pergerakan dia, ada disiplin dia dah. Disiplin alam yang mengatur. Tak ada perbuatan Allah di situ. Mana Allah perbuat ni, Allah ni Allah ni apa?
set pun orang Allah. Macam ginilah, macam orang cipta satu-satu alat yang automatik tu kan. Kita macam hot automatik lah, mesin basuh ke apa ke hot automatik tu. Lepas tu tak payahlah kita buat. Kan kita kena buat lagi. Tak payah dah, kita pergi pecek je dia punya butang letak, kita pecek, kita pergi sudah kering dah. Ada ni. Mana apa tu? Dia punya disiplin dia. Dia punya maknanya perbuatan kita hanya pecek. Lepas tu tinggal. Sebab apa? Dia ada disiplin dia dah. Tak perlu dah kita buat. Jadi Allah telah jadi dah disiplin dah. Mana ni? Hak alam ada disiplin dia dah. Matahari macam mana, bulan macam mana, bintang macam dia disiplin dah. Hak ni hak alam. Manusia pun ada disiplin dah. Ada dah. Sebab Tuhan letak dah akal di seseorang, Tuhan letak dah tenaga di seseorang, maka dia ada disiplin dia dah. Akal ni dia menilai, memikir dan memilih. Hak tenaga ni pula menggerak, mendiamkan. Tak ada perbuatan Allah, disiplin. Dia ada disiplin dah. Hak contoh tadi lah, hak barang automatik tu. Gitu je. Tekan je, tunggu. Dia akan berjalan sendiri. Tak ada perbuatan Allah. Hak kita sebut kata umpama automatik mesin basuh tu, kita hanya cerita asbab je. Tekan tu pun perbuatan Allah. Bergeraknya mesin basuh tu perbuatan Allah. Bukan perbuatan sistem sistem dia dah, semuanya perbuatan Allah. Tapi maknanya ceritaan bab apa yang berlaku ni adalah disiplin. Disiplin alam. Kata kejut dengar. Ada ni. Lepas tu bab-bab ketentuan Allah, ketetapan Allah tak ada. Allah mengetahui juga. Allah mengetahui juga. Manusia diberi kebebasan sebebas-bebas, bebas yang mutlak. Kita ni manusia diberi kebebasan bebas ni pada zahir juga. Bukan bebas sungguh. Pada zahir bebas lah. Kita bebas kan? Bangun pagi kita bebas je nak buat apa. Tak ada kata ditarik, ditolak, dipukau, tidak bebas. Lepas masa kita mari masjid nibung ni bebas. Kita nak duduk mana pun bebas. Tak ada terikat apa-apa pun. Tapi bebas hanya pada zahir. Hakiki sebenar-benarnya ada perbuatan Allah, qada qadar belaka. Itu kita ada sunnah. Hak golongan terpesong ni tak ada. Allah hanya mengetahui je. Allah tidak menentu, Allah tidak menetapkan apa yang akan kita memilih dan kita lakukan. Allah hanya mengetahui. Kita diberi kebebasan yang mutlak. Sebab Tuhan letak ada akal yang berfungsi, dia ada disiplin dia. Tuhan letak kudrah yang berfungsi, disiplin dia. Tak ada dari situ. Keesaan pada perbuatan tidak ada. Qada dan qadar pun tidak ada. Saya biasa terjumpa dengan mereka yang menolak dan mempermain-mainkan kaedah sifat 20. Tapi kalau betul-betul ngaji kaedah sifat 20, insya-Allah bab qada dan qadar simple saja, mudah saja. Tak ada bahas panjang-panjang. Tapi terkadang orang yang menyatakan sifat 20 juga, tapi pergi pada bab qada dan qadar tu lari juga. Hak tu bukan berguru, hak tu membaca sendiri. Ada ni. Sifat 20 tetapi terkadang tidak berguru pun. Hanya membaca sendiri saja. Kitab kosong. Hak ni jangan lupalah hak dalam kitab Bidayatul Hidayah kita terdahulunya. Haram belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru dan guru yang tidak mahir. Haram kita belajar. Tak ada waktunya. Ni hak dalam kitab Bidayatul Hidayah kita terdahulu. Maknanya dia tu ada sifat 20 juga dia bawa. Tapi bab qada dan qadar lari tak betul tu. Tu bukan dia berguru. Dia hanya membaca sendiri. InsyaAllah kalau betul-betul kaedah 40 belajar dengan berguru, kemah. Keesaan Allah pada perbuatan, kemah bab qada dan qadar. Ada ni. Ni kena cemak molek lah dalam bab ni. Saya memang sentiasa ulang. Sebab sentiasa jumpa semua lah. Sentiasa jumpa semua daripada orang-orang yang ramai pengikut, ramai orang yang mengikuti, yang ada title yang tinggi. Kadang-kadang qada dan qadar ni bukan kudrah iradah, ilmu semata-mata.
Jadi Tuhan letak dah akal di seseorang hamba, maka hamba sudah tidak dipaksa. Hamba yang memilih sendiri, menilai, memilih sendiri, bukan lagi terikat dengan qada dan qadar. Ini beratlah. Kita hanya hamba ada akal, hamba menilai, hamba memilih dengan akal pada zahir. Tapi apa yang berlaku itulah qada dan qadar Allah. Bukan mutlak. Ni mutlak tu tak ada. Allah letak akal, maka hamba tidak dipaksa, tidak terikat dengan qada dan qadar. Mana hamba mutlak sebebas-bebasnya. Mana keluar daripada mereka-mereka yang payah nak itulah sebab orang-orang yang label tinggi, title tinggi, lepas tu kata kena cermat, kena beringat molek. InsyaAllah kalau kita ngaji kaedah sifat 20 ni, kita kemahlah situnya. Kemudian dalam Bidayatul Hidayah ni, bab pegangan-pegangan yang kufur, memang halusi juga dalam ni. Pegangan yang berpegang cara tabi'ah semula jadi, hak kufur ijma' ulama. Didatangkan contoh-contoh dalam kitab Bidayatul Hidayah kita nanti. Berpegang semata-mata matahari lah yang mewarnakan daun-daun kayu. Bila ada matahari, daun kayu akan jadi hijau molek. Kalau tak kena cahaya matahari, daun kayu akan jadi kuning ada. Gitu ada kalau tak dapat cahaya yang cukup. Jadi daun kayu tu segar molek semata-mata matahari yang menjadikan. Hak tu kafir ijma' ulama. Tapi kita cakap sebab tak apa. Kena cahaya matahari molek, dia punya pokok pun segar, warna pun hijau molek. Sebab apa? Dapat cahaya yang cukup. Kalau dah dapat cahaya cukup kok, jadi warna dia pun jadi dak hijau molek. Tu cakap sebab tak ada salah apa tu. Berpegang semata-mata pakaian yang menutupi aurah. Ni kita duk pakai untuk syarat semayang kan, kena menutupi aurah. Jadi menutupi aurah ni semata-mata pakaian tu yang menjadikan menutupi aurah, yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Itu kafir ijma' ulama. Ada bicara kita Bidayatul Hidayah nanti. Yang tertutup aurah kita ni perbuatan Allah, bukan perbuatan pakaian. Tapi kita cakap asbab tak begitulah. Dalam macam mana kita pekoh kan, syarat semayang menutupi aurah dengan sesuatu yang menutupi warna dia. Mana kena ada pakaian, kain lah contohnya. Jadi kain itulah yang menutupi aurah kita, syarat semayang. Tapi adakah kain pakaian tu yang menutupi aurah secara semula jadi? Tidak. Yang berlaku tertutup aurah kita itu adalah perbuatan Allah. Itu pegangan. Tapi kalau semata-mata pakaian itulah yang menutupi aurah, yang tidak ada kaitan pun dengan kudrah dan iradah Allah, dia akan bicara kita Bidayatul Hidayah. Ni kafir, pegangan kafir. Orang Islam ini bicara bab iman. Ni ada kalau kita mengaji molek kaedah sifat 20, insya-Allah dalam bab rukun iman yang ke-6, berpegang dengan akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini jadi ulama susun ada hikmah dia belaka. Jadi nak bicara apa-apa sifat, bicaralah sifat wujud terlebih dahulu. Cuma dalam kitab Bidayatul Hidayah ni setakat pertama wujud, artinya erti wujud ada. Gitu je. Tak ada urang panjang. Sebab tu saya ni sambil-sambil bawa kitab Aqidatun Najin, sambil-sambil bawa kitab Aqidatun Najin, syarah huraian kepada matan Ummil Barahin juga. Hak malam nantilah hak di Masjid Gelung Bilal. Sebab apa? Barulah panjang huraian. Ni artinya ada. Kedua kidam artinya sedia. Tak panjang dia dak hurai, dak hurai panjang. Kalau dalam Aqidatun Najin panjanglah dihurai. Ada Allah ni ada ada Allah, ada zati, dia panggil wujud li zati, dia panggil. Adapun kita wujud ni li ghairi, wujud dengan sebab Allah beri ada. Allah ni wujud li zati dengan makna Allah ada, bukan ada sebab-sebab apa dak, bukan ada sebab yang mengadakan dak. Allah ada yang sebenar-benar, dia panggil.
Kita ada, tapi ada kita ada li ghairi dia panggil. Mana pun wujud li ghairi, wujud kita dengan sebab Allah beri wujud, Allah beri ada. Tak terima ada tu dengan sendiri. Ni ada kita. Dia panggil ada juga makhluk ni. Tapi ada yang majazi, bukan ada yang hakiki. Dia panggil ada majazi. Majazi ni apa? Kata je ada. Tapi ada lah. Tapi kalau kata ada majazi, ada letak je. Dah ada pun Allah mengada. Sedang ada pun Allah yang mengekalkan sedang ada. Tunggu masa saja ditiadakan oleh Allah. Jadi ada seumpama ni bukan ada yang sebenar. Tapi ada jangan kata tak ada. Sebab kalau tak ada pula, macam mana dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmahnya mengabdikan dia akan aku akan Allah. Mana Allah jadikan jin, Allah jadikan manusia. Kita baca dalam Fatihah pula, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ni Rabb bagi sekalian alam. Alam ni makhluk termasuk kita. Allah Rabb, Allah Tuan. Alam ni marbub yang dimiliki oleh Allah. Alam makhluk ni ada ke tak? Adalah. Sebab tu Rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuan kepada alam. Allah Rabb, Allah Tuan kepada sekalian makhluk. Jadi alam ada ke tak? Adalah sebab Allah Tuan. Kalau alam tak ada, nak Rabbil alamin macam mana? Allah Tuan, tapi alam tak ada. Alam tak ada, Allah Tuan Rabbil alamin macam mana? Patut sebut Allah ni Rabbil alamin, Tuan bagi sekalian alam, sekalian makhluk. Makna apa? Makhluk ni, kita ni ada. Tapi bezalah dengan ada Allah. Ada Allah, ada hakiki, ada sebenar-benar, ada yang wajib. Ada kita, ada majazi. Ada yang harus juga, harus ada, harus tiada. Ada Allah, ada li zatih. Ada tidak dikeranakan dengan yang lain. Ada kita, ada li ghairih. Ada kita kerana Tuhan yang mengadakan. Ada kita, ada li'illatin dipanggil. Ada kita kerana Allah mengadakan. Ada Allah kerana. Tak ada kerana. Sebab ada Allah, ada yang hakiki sebenar-benar. Ada Allah, ada yang wajib. Tak ada kerana-kerana. Ada kita li'illatin dipanggil. Ada kita kerana Allah mengadakan. Gitu. Itu beza. Tapi kita ni ada ke tak? Ada lah, bukan tak ada. Tapi tak sama dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sama dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pula kita ni tak ada, kita ni yang ada hanyalah Allah. Maka jangan pisahkan antara wujud kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula hak jenis. Hak ni hak dalam kitab Aqidatun Najim dibicara. Hak berkaitan dengan wahdatul wujud. Dibicara panjang dalam kitab Aqidatun Najim. Berkaitan dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni yang ada hanyalah satu sahaja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdatul wujud. Mana apa ni? Keesaan yang ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdatul wujud hak sebenar mana? Wahdatul wujud hak sesak siapa tangga kapirnya hak mana? Wahdatul wujud keesaan yang ada ni, keesaan yang ada yang hakiki hanyalah Allah. Tu je. Kita ada ke tak? Ada, tapi majazi. Wahdatul wujud keesaan yang ada yang wajib hanyalah Allah. Ada kita, ada, tapi ada yang harus. Ada akan boleh terima, tak ada akan boleh terima. Mana? Sebelum tu kita tak ada kan? Sekarang baru ada kan? Bila berita pula tak ada dah Pak Ahmad. Orang boleh terima. Sebab apa? Ada yang harus. Jadi wahdatul wujud keesaan yang ada
ada yang wajib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang terpesong dibawa kepada pegangan hulul dan al-ittihad. Hulu ni Allah meresap dalam makhluk. Al-ittihad ni Allah itulah makhluk, makhluk itulah Allah. Itu ittihad, bersatu. Ni hak golongan yang terpesong. Dia bicara hak maqam hakikah yang sebenar. Pada zahir mata memandang makhluk, memandang seseorang, tapi basirah hati hanya memandang Allah, tapi bukan manusia tu Allah. Tapi hak golongan terpesong ni dia lakon. Tu Allah, tu Allah, tu Allah. Akhirnya dia tu Tuhan. Dia Tuhan. Kalau sebut nama tak nyau. Pok mak buat apa? Tak jawab. Lepas tu pelik orang ni. Tanya pok mak buat apa? Tanya tu tanya nak berkawan. Nampak dah dia buat apa? Faham tak ni? Kalau orang nak balah, pok mak buat apa? Nak tengok aku buat apa? Tanya buat apa lagi? Tu orang nak balah. Mana orang tanya, nampak dah duk nyaku tu kang? Tanya apa lagi pok mak buat apa? Nyaku lah. Faham tak ni? Tanya tu apa tu? Orang tengah basuh kereta molek-molek. Pak mak buat apa? Mu tengok ni. Basuh kereta ni kan. Tanya apa lagi? Mana orang tanya nak buka cakap je, bukan tanya sungguh. Tanya pak mak buat apa tak jawab. Lepas tu jumpa orang sebelah tu, pak mak tu apa tu? Tanya dia tak nyaut. Awak tanya macam mana? Pak mak buat apa? Tak nyaut lah. Lepas tu tanya macam mana? Tuhan buat apa? Boleh. Tuhan tengah nyaku. Nak jawab gitu kan? Ni. Sebab apa ni? Tuhan ni Tuhan ni. Dia buat lakon gitu. Hak sampai maqam. Memanglah basarnya melihat seseorang yang gerak diam, tapi basirahnya hanya syuhud memandang af'alullah, perbuatan Allah. Tapi bukan seseorang tu Allah. Gerak-geri seseorang tu adalah af'alullah. Dia gitu. Hak ni sampai maqam sungguh. Hak lakon ni gerak tu Allah. Gerak ya Allah tu Allah. Ni. Hak terpesong. Ni patah ittihad hulu ni kafir. Wahdatul wujud, kalau kita bicara bab pegangan wahdatul wujud, satu pada ada yang hakiki, hanya Allah. Ada yang zati, hanyalah Allah. Pada ni wahdatul wujud sampai maqam, itu bicara lain pula. Di bahasa mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ni hanyalah mazhar, tempat zahirnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak sebenar. Ni siapa peringkat? Mana siapa peringkat? Ni kena pandang diri tidak berasingan daripada Allah. Kena rasa wujud diri dan wujud Allah ni tidak berasingan. Wujud kita ni lah wujud Allah. Dia suruh rasa gitu. Maknanya jangan pandang wujud diri kita ni berasingan daripada wujud Allah. Makna wujud kita ni Allah lah. Dia nak jadi sekali. Ni wahdatul wujud, hak ittihad, hak sekali makhluk dengan Allah tu kafir. Dah, ni cerita bab basirah. Basirah tu kurniaan, bukanlah subuat. Ni ada dalam rakaman ni. Maknanya lenyap memandang diri berasingan daripada Allah. Mana diri kita ni Allah. Wujud diri kita ni wujud Allah, tidak berasingan. Hak ni siap dia nak lakon hak makam fana. Ni hak buat-buat ni jadi ittihad hulul ni. Ittihad ni bersatu zat Allah dengan zat manusia contohnya. Hulul ni meresapi zat Allah dalam zat manusia. Ni kafir. Ni dibicara dalam kitab Aqidatun Najin. Hak wahdatul wujud yang sebenar hak mana? Wahdatul wujud hak sesat hak mana? Sesat bersapa tangga kafir. Dia nak bicara hak seumpama tu dia kena perinci molek.
Tapi kalau kita bicara wahdatul wujud, hak pegangan, esa pada ada, satu pada ada yang wajib, ada Allah, hanya Allah jua. Ada yang sebenar-benar, hanya ada Allah jua. Ada yang zati, hanya ada Allah jua. Makhluk ada ke tak? Ada. Adakah meresap ada Allah di dalam ada makhluk? Itu tidak. Makhluk lah. Allah Rabb, Allah Tuhan. Makhluk ni adalah marbut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sampai makom sungguh, dia tak pisah mana apa ni. Gerak-geri manusia contohnya adalah af'al Allah di basirah mereka. Di basar mata lendai mereka nampak makhluk macam biasalah. Gerak diam tu berlaku daripada diri makhluk macam biasalah. Dari basirah itu semua adalah af'alullah, perbuatan Allah. Itu sampai maqam fana, maqam aulia, bukan lakon-lakon. Hak lakon-lakon hak dipunuh sehingga kan kalau duk aku masih merasai lagi aku masih lagi mensyirik ke Allah, tidak beriman, terbang iman. Hak ni golongan yang terpesong. Laku sekarang ni. Laku sungguh-sungguh. Oh, kalau live FB go ribuan. Orang suka yang seumpama tu, hak syirik terbang iman, syirik terbang iman, suka seumpama tu. Cakap asbab aja, makhluk, syirik terbang iman. Macam sekarang lah, cakap apa sekarang ni? Covid vaksin. Tak ada Tuhan. Covid patu vaksin pula, booster apa semua. Tak ada Tuhan langsung. Ni orang ni dia bagus juga, dia himpun dalam FB ni, dia buat tajuk minggu jamuan mensyirikkan orang. Begitu tajuk rasanya. Minggu pesta mensyirikkan orang. Gitulah ayat lebih kurang. Dia ambil dalam FB orang ni. Sekarang ni syirik belaka dah. Vaksin covid. Syirik tak ada Tuhan belaka dah ni. Lepas tu dia ambil FB lain pula. FB lain gitu juga. Syirik orang tu, syirik orang ni. Sebab apa? Cakap asbab. Tak sandar ke Tuhan. Cakap sebab tak sandar ke Tuhan. Lepas tu ada lagi hak lain pula. Tapi bukan COVID vaksin je. Hak lain pun sebab lain sama lah. Dia ambil, dia share. Dia panggil pesta minggu, pesta mensyirikkan orang. Tapi dia ambil tu hak FB orang lain-lain lah. Orang lain-lain. Dia hipo-hipo. Orang pandai pula dia. Mudah mensyirikkan. Sebab apa? Hanya cakap asbab. Covid vaksin tu asbab. Yang bermudarat, yang bermanfaat. Tu qada Allah, tu kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nafi' hanya Allah. Ad-dar asma Allah tu, nama Allah tu. An-nafi' Tuhan yang beri manfaat, Allah yang beri manfaat, Allah yang beri kudrah yang bagi manfaat. Bukan vaksin, bukan makanan yang bagi manfaat, bukan obat yang bagi manfaat, adalah perbuatan Allah. Ad-dar asma Allah. Tuhan yang bersifat dengan kudrah yang bagi mudarat, bukan covid. Itu pegangan kita tetap dah. Dia cakap-cakap sebab, tapi tu disyirikkan. Ni orang ngaji pasal ni lah. Cakap sebab syirik. Tapi orang yang mensyirikkan orang, kan cakap sebab, tunggu sekejap dia cakap sebab juga. Nak kena pergi isi minyak kereta ni. Minyak nak habis, mapuh tengah jalan. Oh, apa? Minyak beri bekal? Mana? Itu cakap sebab cakap harian. Gelap, buka ke api tu. Allah, teraba-raba kita tak pernah nampak ni. Buka api baru terang. Allah tutup api, gelap, orang nak jalan payah. Apa? Terang nak terang api yang berbekal. Kodak. Tapi cakap apa tu? Cakap sebab. Tak ada salah Tak ada salah. Siapa di rumah kok pasang ekong. Kalau ekong kuat sangat, ekong slow sikit, semua sebab belaka. Cakap sebab belaka.
Syirik cakap sebab apa tu? Mudah-mudah mensyirikkan orang. Adalah orang ajar seumpama tu. Dan orang minat pula orang ajar mudah-mudah mensyirikkan orang. Kalau kata aku tu, aku ni, aku tu, aku ni, syirik ya bubuh. Sebab tak ada aku. Perbuatan Allah belaka. Tu pegangan. Kena cermat tu. Dia kalau salah, dia boleh buat pada wahdatul wujud yang terpesong. Wahdatul wujud yang sebenar, kalau kita bicara bab pegangan, satu pada ada. Hanya Allah saja ada yang hakiki. Ada yang sebenar-benar, ada yang wajib. Adapun kita ni, ada yang majazi. Ada yang harus. Allah az-zat al-wajibul wujud. Allah zat yang wajib ada. Kita ni zat yang harus ada. Ni kita. Ada ni. Tapi ada ke tak? Adalah. Sebab apa? Sebab Allah Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah tuan kepada alam, kepada makhluk. Jadi Allah tuan. Alam, marbuk ni ada ke tak? Adalah alam ni. Adalah makhluk. Sebab Allah tuan. Tapi ada yang harus, ada yang mana diadakan oleh Allah sampai masa akan ditiadakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dipanggil ada makhluk ni umpama bayang sahaja. Umpama bayang ni menjadi tandaan ada sesuatu benda. Bila ada benda, ada bayang. Jadi bayang ni menjadi tandaan ada sesuatu benda. Tapi bayang ni ada ke tak? Nak kata tak ada, itu boleh berteduh tu tak ada. Macam mana bayang? Nak kata ada, kita lalu tepi bayang, teratuk tak dengan bayang? Teratuk tak kita lalu? Oh, teratuk kepala. Teratuk mana? Dengan bayang. Tu katung. Katung ya sungguh. Bayang pun boleh hidup katung ni. Tuang hidup, bayang tu boleh bangun. Tu katung. Mana sekarang ni? Bayang ni ada ke tak? Kalau ada, tak teratuk pun kitanya. Tapi nak kata tak ada, macam mana kita boleh berteduh? Tapi mana cerita? Bayang ni ada tandaan ada benda. Jadi ada makhluk ni tandaan ada Allah yang amat kuasa. Gitu. Tapi ada tak bayang? Ada. Tapi ada gitulah. Bukan ada sebagaimana ada barang tu. Barang tu ada sungguh. Kalau kita langgar kok, teratuk betul lah kita ni. Kalau bayang ni, ada. Nak kata tak ada, tak boleh sebab kita boleh berteduh di bawah bayang tu. Tapi nak kata ada sungguh, tak berlanggar pun. Ada ni. Ni semua cerita Zahir belaka lah. Ada bayang, bukan kerana barang tu. Ada bayang, kodak-kodak juga. Ada ni. Yelah kita kata saat ni kan. Ada bayang tu tandaan ada sesuatu benda. Ada benda maka jadi ada bayang. Benda ada tu Allah yang jadikan, bayang tu pun Allah yang jadikan. Bukan jadi sendiri dak lah. Atau pegang kita tetap dah lari dah waktunya. Jadi mana ada kita ni umpama ada bayang. Tapi ada ke tak? Ada. Sebab Allah menjadikan jin dan manusia. Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Mana perkara yang telah jadikan ni dipanggil makhluk, pasti ada. Allah khaliqu kulli syai. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Jadi sekarang dia panggil makhluk. Apa makhluk? Barang yang dijadikan oleh Allah. Jadi makhluk ma khalaqahullah ni barang yang menjadi akan di oleh Allah ni ada ke tak barang tu? Ada lah. Ada. Tapi ada yang harus. Ada yang wajib, ada yang hakiki, ada yang zati. Hanya Allah jua wahdatul wujud. Hanya satu saja ada yang wajib, hanya satu saja ada yang hakiki, ada yang zati, ada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang wajib, ada yang hakiki, ada yang zati, ada yang tidak ada permulaan, ada yang tidak ada kesudahan. Itu ada yang wajib, ada yang hakiki, ada Allah Subhanahu wa taala. Disusuli sifat yang kedua kidam, artinya sedia, dan di bawah tu dan ketiga baqa, artinya kekal. Jadi kidam baqa ni lah lazim daripada wujud yang hakiki.
Kidam baqa ni lazim daripada wujud yang zati, wujud yang wajib. Wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benarnya, wujud yang tidak ada permulaan bagi wujudnya, wujud yang tidak ada kesudahan bagi wujudnya. Ini wujud yang sebenar-benar. Wujud mana ni? Wujud yang kidam baqa, lazim daripada wujud. Pada ni lazim daripada wujud, kidam baqa. Tapi kenapa ulama kidam baqa ni bilang sebagai sifat asing, padahal lazim daripada wujud yang hakiki pastilah kidam, pastilah baqa. Itu wujud yang hakiki. Kalau wujud tapi baharu, itu bukan wujud yang hakiki. Bila baharu ada kesudahan, itu bukan wujud yang hakiki. Jadi lazim daripada wujud yang hakikinya kidam baqa. Tapi dalam bab pegangan, lazim ni tak cukup, dia kena bilang suku-suku. Bilang suku-suku walaupun lazim dari wujud yang hakiki kidam baqa pada ni, tapi tak padang, lazim tak padang. Kena bilang yang kedua kidam, yang ketiga baqa. Ni bab pegangan. Tak padang kata cukup dah lah bicara wujud yang hakiki ni, wujud yang tidak ada permulaan, kidam wujud yang tidak ada kesudahan baqa. Tak cukup. Mana dia kena sebut suku kidam baqa. Jadi wujud kidam baqa ni kita fahamlah. Wujud Allah, wujud yang macam mana? Sebab apa? Sebab wujud Allah kidam, wujud Allah baqa. Wujud yang macam mana? Wujud yang hakiki. Jadi berlaziman ni. Pada ni lucu sifat kidam baharu, lucu sifat wujud yang hakiki. Lucu sifat baqa tiba-tiba binasa, lucu sifat kidam, lucu sifat wujud hakiki. Ni dia sekali ni. Tapi walaupun sekali bilang suku-suku wujud, hurah molek-molek cara tafsir kidam, hurah molek cara tafsir, barulah hurah baqa pula secara asing-asing, walaupun dia berlaziman sekalipun. Sebab apa? Tak padang berlaziman. Sebab ini bab pegangan, kena perici molek-molek. Jadi kedua, kidam artinya erti kidam sedia, dan maknanya makna kidam menafikan adam yang dahulu bagi wujud. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.